salam sejahtera. Okey, apa yang kita tunggu daripada minggu lepas sedang berlaku sekarang ya. Kita sedang lihat untuk dollar index mula melakukan correction. Ingat, ini correction. Ini mungkin melakukan correction dan dia akan ada buat benda ni. 1, 2, 3, 4, 5 dan dia akan tarik 1, 2, 3 macam ni ya. Yang ini anda tak pergi short. Ini anda jangan pergi short yang ini. Okey. Tunggu atas ini berlaku dan dia break out, baru ada trade. Pada waktu ni dollar pair anda tak pegang apa. Sebab itu saya tak ada position apa-apa untuk dollar pair. Saya tak ada position, tak ada. Kecuali dia buat ekstrim. Dan kita akan trade untuk GBP US dollar. Kalau kita yang mungkin kita nak tunggu adalah UCAD. UCAD adalah something yang kita akan tunggu nanti. Itu yang saya dapat bagi set up sekarang. Yang kita immediate anda nak perhatikan sekiranya UCAD habis correction dia. Okey Fikri, terima kasih. Nampak? Faham apa yang kita sedang tunggu untuk UCAD ni? Anda nak ini pergerakan yang dekat sini yang kita nak trade, dia membetulkan ini. Dia membetulkan ini, faham tak? Dia tak dapat kalau anda nak masuk, kalau dia cuma buat macam ni. Kecilnya 2. Cute je dia kan. Boleh tak? Boleh. Tapi payah anda nak pergi analisa. Sekurang-kurangnya kalau kita nak kata dia 2, dia kena buat 38.2. At least lah dia sampai sini kan. Buruk-buruk pun dia buat macam tu. Dan kita dapat kata ini wave 2. Kalau dia cute dia kat sini kan, beli Ray-Ban untuk dia. Terlepas tak buat macam mana kan. Tapi kalau dia buat 3 wave sampai 38.2, kita akan trade dia. Okey, macam mana kita tahu itu bukan wave 4? Okey, ni balik kepada indikator tadi ya. Balik kepada indikator. Anda nak wave 2 ni dia break. Jadi dah break dah. Nampak? Lain macam pergerakan dia sikit je. Ini sikit je tapi movement dia banyak. Itu dah satu tandanya satu correction ataupun minor reversal sedang berlaku. Okey. Dan kita ada divergence di time frame kecil. Ini sedang melakukan, kalau dia turun lagi, ini divergence. Okey. Itu adalah untuk UCAD. Gold. Okey, gold nothing. Kalau dia break out ke atas, ini cuma wave 4. Anda tak trade pada semasa. Anda tak dapat nak katakan itu wave 2, dia agak shallow. Tak sampai 38.2. Faham? Kalau saya jangka wave 4, saya bagi sekurang-kurangnya 23.6. Kalau wave 2, 38.2. Sekurang-kurangnya Fibonacci retracement dia. Ini terlalu shallow, terlalu cetek. Boleh tak dia jadi wave 2? Boleh, saya tak tahu. Tapi saya ikut satu rule untuk katakan, kalau dia terus pergi, kalau kita adakan dia macam ni. 3, 4, sini 5 dan kita tunggu 1. Lepas tu dia naik terus. Kita tahu kita dah salah. Jadi kita akan terus tandakan dia sebagai 2 lah. Itu tak dapat nak elak. Kan? Bukannya kita buat chart tahun lepas. Kita buat chart sekarang. Jadi live chart dengan benda yang dah berlaku setahun lepas tak sama. Kita nak trade. Sebab itu chart untuk mereka yang buat untuk trading ditandakan oleh trader tak sama dengan chart yang dilakukan oleh seorang analis digunakan untuk analisa. Tak sama. Dia bolehlah sembang tahun lepas ini naik sebab ini wave 1, ini wave 2. Kita nak trade. Mana dapat macam tu? Benda dah jadi, saya pun lukis perfect kalau benda dah jadi kan. Cantik.
Boleh letak lipstick kat dia, cantik. Kalau benda yang sedang berlaku macam ni, tak ramai orang boleh buat. Faham? Ya? Kita nak trade, kat mana kita nak masuk? Kita nak tengok benda ini berlaku, dia break out 5 wave. Boleh tak trade kat sini? Tak. Sama seperti dolar tadi, di mana kita bangun dia satu, ada nak tengok dua, break out 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5, break out sini. 1, 2, 3 ada long. Faham? Breakout dulu baru kita ada trend low high, higher low, higher high. Selagi higher high tu tak terbentuk, selagi tu dia tak ada trend. Sama silver, tak ada trend semasa. Tak ada trend. Tapi ni naik, tak ada. Ini sideways. Naik pun dia ni sideways. Ada trend apa kat situ? Buang cara fikir tu. Orang cerita apa pun buang cara tu. Sebagai retail trader, anda nak trade trend. Tak ada trend, tak nampak trend, anda tak trade. Simple. Bukannya semua lekuk tu nak trade. Yang kayanya broker. XM suka je kalau saya kata sini buy, sini sell, sini buy, ni turun sekejap, kita sell sekejap. Kan? Tapi saya bukan jenis yang macam tu. Okay? Kita nak trend. Then anda trade. Tak ada trend, tak ada entry. Kalau ini breakout, ini 4. Okay, saya cuma alih benda ni. Okay, minyak, kalau dia ke bawah ni kita long. Kalau dia ke bawah tu, ke bawah sini kita long dari sini. Lain daripada tu tak ada. Okay, itu minyak. Copper saya minat nak long tau. Kita nampak 1, 2 ni, sini adalah satu momentum sequence. Ni lebih daripada 1618. Saya tak berapa gemar nak enter kat sini. Kalau saya trade terus untung, saya pertama sekali trade forex, saya rugi 50,000 dalam masa 2 minit, Kasha. 2 minit. Saya cerita dalam seminar ada 800 orang. Saya cerita dalam satu sesi online ada 4,000 lebih orang. Dalam ni kita berapa orang? Saya telus, saya beritahu. Mula-mula saya trade forex tahun 2006. Saya hilang 50,000 US dollar, 50,000 US dollar dalam tempoh kurang daripada 2 minit. Kurang berapa minit? Sebab tak ada ilmu, tak tahu. Tak tahu. Masalahnya kalau anda nak jadi trader, kalau anda berfikir aku nak membesarkan trading account, berhenti trade. Tu yang lawak saya nampak. Trader cuba nak berfikir macam dia ada fund 5 juta, 10 juta. Anda nak besarkan apa tau? Investment anda. 50k US dollar. Duit sendiri. Saya tak ada pergi ambil duit orang. Duit sendiri. Duit VSS. Rugi berapa? 10,000 US dollar. 5,000 US dollar. Itu kecil. Market kita 6.6 trilion. Lepas tu barulah kita kalau anda saya duk cerita satu minggu ni kita akan cerita pasal objektif. Satu minggu ni kita akan cerita pasal objektif. Trader nak jadi trader. Apa latihan anda dengan webinar saya? Latihan anda apa dengan webinar saya? Tengok YouTube, pergi kelas 300, 500. Orang pergi 4 tahun, dia masuk dekat bank, apply jadi trader, dia belum lagi diberikan duit untuk trade. Faham? Tapi kita lepak dengan member, ni silang, jadi trader. Trade 5-6 kali untung, forex market kita punya. Itu satu approach yang silap. Silap. Tapi itu yang orang suka dengar. Kalau rugi kenapa trade? Berhenti dulu. Buat sistem anda dulu. Soalan saya simple je, Kasha. Satu entry anda berapa average pulangan? Tak dapat jawab, jangan trade.
apa ekspektasi sistem anda sekarang? Saya akan tanya soalan tu. Dia tak dapat anda ikut Zul berapa. Aku nak dapat guna sistem dia. Tak. Saya kongsikan sistem ni, anda test dia kepada kesesuaian anda. Itu cara dia. Kalau anda rugi, anda berhenti trade dulu. Anda nak tak letak ASB, kalau ASB bagi tahu, aku ambil duit kau, tak bagi duit apa. Sementara ni kau rugilah, nanti aku bagi kau duit. Nanti aku bagi kau duit. Tak, anda dah trade 12 kali ke setahun? Ataupun itu je? Tak. 100 kali entry sekurang-kurangnya, sistem anda dah berapa keuntungan? Yang ekspektasi sistem tu, anda nak trade 12 kali je ke seumur hidup? Tak kan? Jadi adakah performance anda dikira daripada 12 kali? Terutamanya mereka yang intraday. Tak kan? Buat expectancy table. Expectancy table yang kita kongsikan selama ni. Dah buat? Tak buat, buat dulu. Tak buat, buat dulu. Okey. Copper, saya minat nak long. Tapi saya faham pada semasa ni, kalau anda tengok dekat sini, RSI dia, semuanya dalam divergence. Kenapa saya nak enter 4? Faham? Saya tak akan enter kat sini. Okey. Kita dah nampak divergences berlaku. So, yang dalam kecil-kecil ni dulu kita trade. Yang 4 ni dulu kan kita trade. Yang sini kita tak trade. Sebab sini adalah divergence. So, anda tak trade 4 ni. Anda tak trade 4 ni. Kalau nak trade untuk copper, nampak 5 wave, breakout, nampak? Gatal. Ada tunggu correction yang besar dahulu. Tunggu correction yang besar dulu. Asalkan anda tak pergi short copper. Tunggu correction ini berlaku. Okey. Dan kita ada incorporate sequence. Tunggu yang ni. Tunggu yang ni. Kasyah, yang ni copper. Ini sama dengan US dollar tadi buat correction. Ini sama. Ini adalah wave. Ini mungkin dah correct, dah habis. Ini mungkin dah turun wave 2. Mungkin. Apa pun, kalau anda nampak RSI dia, pada waktu dia tak break lagi. Dia masih dalam satu rumah. 4 hour, dia masih dalam satu rumah. Dia tak ada break lagi. Kalau anda nampak dua berlaku, sini akan break. Sini akan buat macam ni. Sini akan buat lain. Dan kita tarik Fibo. Dan kita tarik 1, 2, 3. Okey. Ini adalah untuk copper. Apa lain? Okey, crosses. Crosses masih sama, view kita adalah untuk short. Ini sama dengan US dollar punya kekuatan. Ingat, dollar kuat, AUD tak dapat nak kuat. So, ini kita masih tunggu Euro AUD. Lama kita tunggu ni. Siapa yang trade Euro AUD sebelum ni, pening kepala kan. Kejap naik, kejap turun, kejap naik. Sekarang dia dalam zone tu, tak ada apa-apa. Kawasan ni ekstrim dia, daripada bawah ni. Dan kita trade. Euro GBP tak ada apa-apa. Euro GBP anda boleh cari untuk short. Euro GBP. Wave 4. Belum lagi Dia turun lagi, kita tarik bawah. Tapi setakat ini level dia masih yang sama. Kalau anda trade Euro AUD, anda tak trade Euro GBP, sama, benda sama. Okey. GBP AUD at the moment tak ada sequence. Tak ada apa-apa. Biar je di situ. Dia tak berubah apa, kita biar je dah kat situ. Saya trade setiap entry ni, saya anggap dia macam saya simpan ASB tau. Kan? Kita allocate $35 kan Mimon untuk sistem kita kan. Jadi kita letaklah $35. Set aside $35. Biarlah.
Ya. Biar sebab saya bukannya jenis trader yang kepada 1, 2, 3 entry. Saya kepada portfolio. Selagi anda trade, hari ni aku float EU teruk lah, hancur akaun aku. Kalau anda jenis trader macam tu, saya minta anda berhenti trade. Berhenti trade. Bimbang satu entry, masuk Ethereum, masuk gold, masuk forex, masuk commodity. Anda bimbang satu-satu entry, anda bukan trading. You are not trading. Rahsia dalam trading bukannya kepada teknik. Rahsia dalam trading kepada penjagaan portfolio, kepada position sizing, bukannya kepada teknik. Teknik tu cuma disiplin. Apa-apa teknik semua bagus. Sebab itu saya ceritakan kepada anda pasal structure. Instead of saya katakan ini entry 3, 7, 11 semua, tapi saya tunjukkan dah macam mana saya entry. Saya ceritakan structure. Jadi anda boleh gunakan teknik anda kepada structure mana-mana. Faham? Okey. Itu yang susah nak tukar. Belief tu yang susah nak tukar. Okey, GBP AUD saya I'm not really keen untuk masuk. Tahu tak kenapa? Saya tak berapa gemar. Ingat tak kita cerita pasal ini? Ini adalah breakout March punya high. March 2020. Apa March 2020 tu? Ingat kita cerita pasal trendline ni. Yang kita tengah tunggu kat sini dulu kan. GBP NZD. GBP NZD pun sama. Ini adalah March punya high. Dia breakout trendline ni. This trendline. Dia breakout that trendline. March punya trendline. Ni breakout ni. Okey, itulah GBP NZD. Basically, we are looking at sekarang ni, kita sedang melihat market yang sedang melakukan indeks yang dijangka akan menghabiskan 3, 4, kita kat sini. Dan dia akan buat 5. Untuk habiskan 3. Itu adalah untuk indeks. Untuk yen pair, dia sedang buat benda ni. Itu yen pair, lebih sideway. Indeks sideway ke atas. Yen sideway, yen pair sideway tak ke mana. Okey. Tapi US dollar sedang buat benda ni. 1, 2, 3. Lepas tu dia buat ni. 3 kepada 4. Ini jadi zigzag. A, B dan C. Dolar ke bawah lagi, tapi masa ni dia tengah buat correction, tengah buat pembetulan ke atas dalam zigzag. Maksudnya dolar tengah ke atas, tengah kuat. Yen tengah sideway, indeks sideway ke atas. Ini keadaan semasa. Basically kita sedang melihat market yang sedang melakukan correction. Di mana kita masih ada indeks yang ke atas dan dolar yang kuat. Kita dalam fixed dynamic. Pergerakan dekat UCAD menyatakan bahawa dolar tak kuat. Pergerakan dekat UJ menyatakan dolar tak kuat. Pergerakan dolar semasa adalah correction. Jadi anda tak dapat nak long dolar. Inilah benda dia. So anda tunggu dolar, mana-mana dolar pair yang buat benda ni. Sekarang ni dia tengah dekat sini. Dia tengah dekat sini.
Okey. Itu yang dekat dollar index. Okey, jadi saya save sekejap untuk ni. Saya save sekejap. Anda boleh download dia dekat ni ya. Anda boleh download dia dekat Discord. Okey. Itu adalah yang terkini. Tujuan kita buat benda ni bukan untuk signal, Wimon. Bukan untuk signal. Saya tunjukkan macam mana anda apply apa yang saya ceritakan ni. Ya, saya tak nak anda ikut. Ini bukan signal. Tujuan saya bukan untuk tujuan signal. Tujuan saya macam mana anda entry menggunakan sistem 3711. Kalau anda tak nak guna sistem 3711, tak payah. Ya, bukan untuk tujuan signal. Kalau untuk tujuan signal, saya tak ada dekat XM. Saya buat satu copy trade, anda semua ikut. Saya jatuh, saya naik. Itu bukan nak mengajar orang. Itu bukan nak mengajar orang. Ya. Kalau saya buat benda tu, saya charge. Charge copy trade lah. Copy trade punya percentage. Takkan saya nak buat kerja free. Tu tujuan kita. Saya nak anda semua boleh trade. Itu dia. Tapi sebelum anda boleh trade, yang boleh trade tu bukannya tahu enter tau. Yang boleh trade tu dia tahu keluar, bukannya tahu entry. Jadi itu topik kita pada hari ini, iaitu kepada pengurusan dagangan, kaedah keluar pasaran. Phone jatuh pun boleh entry, betul tak? Pian, mana Pian? Fikri dah ada kerja. Kasyah, ya. Phone jatuh pun boleh entry kan. Masalahnya apa yang kita selalu dengar orang cakap? Oh, buy EU, buy GU, sell UK. Kita selalu dengar benda tu kan. Tengok. Okey. Kita selalu dengar orang sebut benda tu kan. Buy EU, sell UK kan. Dalam trading is not about entry. Trading is about making money, kan? Or lose money. Trading is all about that. It's not about entry. Tapi kita dengar orang buy EU boleh buy sekarang, gold boleh sell. Mana ada? Setakat entry tu tak ada apa-apa. Ini yang penting, paling penting. Kaedah kita keluar. Anda hilang duit, anda buat duit daripada keluar. Kita tengok orang buka ni EU buy. Aku dah kata dah buy hari tu. Dia kata buy saja. Kena buy-buy ada lah. Dengar pun senang kan. Kita pun tengok, senangnya trading. Dia senang. Yang tak mudahnya trading ni, anda nak disiplin. Itu sebenarnya. Dan tak mudahnya nak trading, TP masing-masing. Itu benda paling mengarut. Saya kalau nampak yang macam tu, saya akan unfollow orang tu. Saya akan unfollow. Saya direct unfollow dekat Facebook. Sebab saya tak nak kacau viewer. Kalau dia bagi, kalau anda nak ikut orang dekat Facebook, dekat mana-mana media sosial, anda nak tengok dia bagi set up. Kenapa dia entry, kat mana entry, kat mana SL, kat mana TP, apa sebab dia. Kalau dia kata okey, TP open, kenapa open? Kalau dia kata apa, dia kena ada SL tak dapat open. SL open tu MC. Saya akan unfollow. Cut loss ikut masing-masing. Sabar Imun. And trading is not about that. Trading is all about risk management. Yang benda-benda macam ni saya akan unfollow. Sebab dia kacau kita. So, in trading, setting stop loss, setting TP itu penting. Itu adalah benda asas. Yang anda takkan tahu berapa banyak lot yang anda nak trade. Kita selalu dengar benda-benda ni, benda yang antara benda mengarut. Ni antara benda-benda mengarut. Saya direct. Siapa nak terasa, buktikan saya salah. Itu je.
Buktikan saya salah. Kalau anda tak bersetuju, buktikan saya salah. Okey. Pernah dengar yang benda macam ni? Ni antara benda yang deposit berapa? USD 100. Pernah tengok benda-benda macam ni? Micro account dengan standard account. Kan? Dia tak bagi tahu lagi pair apa. Tak kisah gold ke, EU ke. Dia hentam je. Micro, kalau ada trade satu lot micro. Standard 0.01. Apa dah nampak benda macam ni tak? Pernah nampak tak benda-benda macam ni? Kalau siapa yang tengah buat benda ni, tolong berhenti. Kalau ada yang mengajar benda ni, kan? Tanya orang tu, EU dengan Euro GBP, anda masuk yang sama, rugi tak sama. Semua stop loss 50 pip. Tolong berhenti buat benda ni. Dan kalau ini benda mengarut. Ini benda yang paling salah. Dalam pengurusan risiko, ini adalah benda yang kalau ada buku tu cerita pasal kesalahan dalam kaedah mengira risk, dia mungkin bukannya dalam buku tau. Dia dekat bawah nama pengarang, ni gambar dia. Ini benda jangan dibuat. Ini benda yang paling salah. Tak sama. Saya tunjukkan. Mana sama? Tolong jangan buat. Kalau salah, saya katakan salah. Tapi benda ni yang ni contohnya, kita ada $50. Kita trade dan riskkan 100% $50. Stop loss 50 pip, tak kisah. EU 10 micro lot. Euro GBP, berapa harga GBP US dollar semasa? Kejap GBP US dollar semasa 13838. 13838. Mana sama? 7.2. Tak sama. Yes, Alif. Ni contoh dia. Kalau anda punya kod currency tu tak sama, dia tak sama. Dia kepada kod currency. Dia macam anda pergi ke Singapura tukar ringgit macam ni. Dalam currency market ni, gatal hidung saya. Tadi bersihkan debu. Okey, dalam currency market, ini base. Ini kod. Faham tak apa base and code tu? Katalah base anda ringgit MYR. Kan? Kalau anda pergi Singapura dan anda pergi Thailand, dia tak sama. Macam mana anda gunakan satu ni semua sama? Faham tak? Saya selalu bising dengan benda ni. Dia macam kita ringgit tu semua tempat. Anda pergi dekat Singapura sama, pergi dekat Indonesia sama. Untung lah kalau sama kan. Tak ada exchange rate, semua sama. Itulah contohnya yang guna cara ni. Semua sama. Mana dapat? Dia macam anda bawa ringgit pergi US sama, pergi Paris sama, pergi Jakarta sama, pergi Oman sama. Mana dapat? Okey? Jadi ini kesalahan pertama. Saya nak tunjukkan kesalahan pertama. Okey, jangan buat benda tu. Jadi anda kena tahu stop loss. Anda nak kira berapa lot size, anda kena tahu stop loss. Anda kena tahu stop loss. Tanpa tahu stop loss, anda tak akan dapat kira lot size. Tanpa tahu kat mana stop loss anda tak akan dapat kira ni. Kira anda punya risk. Anda kena tahu kat mana. Sebab itulah bagi saya dalam trading, anda kena ada kaedah
untuk nak kira kat mana equity anda bertahan sampai bila. Terutamanya kita ni yang menggunakan leverage. Ya. Leverage tu dia boleh bantu anda ataupun bunuh anda. Banyak kalinya dia bantu anda. Sekali dia bunuh semua. Itu leverage. Okey, itu leverage. Dia bagus time dia jadi lah. Time dia tak jadi, akaun hancur. Tahu kenapa dah hancur akaun? Sebab leverage. Itu yang cerita sekali saya nampak ramai dah mula kepada ni kepada kripto. Bagus. Tapi yang peliknya, kenapa yang bila dia masuk kripto dia tak pakai leverage? Kan? Dia tak pakai leverage. Kat currency dia pakai leverage pula. Kalau tak nak hancur dalam currency, jangan pakai leverage. Simple je. Anda masuk one to one. Dan anda boleh staying power anda ada. Itu yang saya tengok kan, ramai berpindah. Lepas tu kat currency dia trade letak $10. Tapi dekat apa dia trade dia masuk dekat apa kripto dia letakkan 1,000 2,000. Dia nak ada staying power. Dekat currency dia tak cerita pasal staying power, dia cerita pasal MC berapa banyak. Tak kepening kepala. Lepas tu kata forex tak bagus. Cara kita buat tu memang tak betul. Lepas tu benda tu tak jadi, memang tak jadilah. Sebabnya cara kita tak betul. Saya nampak sekali tahu. Dia masuk kepada yang pelik-pelik nama yang tak pernah dengar kan. Cari koin yang boleh beli 1 juta, 2 juta dengan $200 Saya faham. Tak salah, itu bagus. Itu bagus. Anda ambil risiko. Tapi anda letakkan, nampak tak? Kata kunci dia situ, leverage. Sebabnya, mungkin koin tu harga dia 0.00005. Anda letak $100 dan anda ada beribu koin. Kalau koin ni pergi 1 sen je, anda dah untung berkali-kali persen kan. Ya, tapi sebelum anda masuk yang benda macam ni, baca dulu white paper dia. Yep. Dia bukannya banyak entry, banyak untung. Banyak entry, banyak risiko. Itu je. Banyak entry, banyak risiko. Dia waktu market tengah sideway, dia tak ada entry memang. Bukannya tak ada kurang entry. Dia tak ada entry. Tapi bila market trending, dia banyak entry. Bila market trending, satu hari 20-30 entry pun ada. Bila market betul-betul trending, 20-30 entry pun ada. Kalau betul-betul trending. Tapi tak semua entry itu kita ambil. Kalau anda buat kripto, anda tak tahu white paper, jangan letak duit dulu kali. Pergi cari apa white paper dalam ni. Koin tu untuk apa, hala tuju koin tu berapa banyak dia, kuantiti dia, macam mana pengurusan dia, apa white paper dia, apa hala tuju dia, apa planning dia. Itu white paper dia. Baca-baca sikit. Okey. So, sekali lagi, tanpa stop loss, anda takkan tahu risiko anda. Bagi mereka yang menggunakan leverage, benda ini wajib bagi mereka yang menggunakan leverage. Tanpa stop loss boleh. Anda kirakan margin, tapi anda kena tahu. Kat mana tempat anda salah. Kalau anda kata ini boleh tahan 100 pip, itulah stop loss anda. Dikirakanlah based on 100 pip. Letakkan margin cukup untuk yang itu bagi mereka yang menggunakan kaedah margin. Itu margin stop, predetermined amount. Apapun, anda kena tahu macam mana nak letak stop loss. So, antara kaedah biasa letak stop loss adalah julat dagangan. Julat dagangan ni range. Kat mana range? Kita buka mana-mana chart.
Anda tengok range dia kat mana. Itu range lah. Kita buka mana-mana chart, kita tengok range movement dia. Contoh macam apa? UJ sekarang. Tengoklah range dia. Ni range dia. Kalau kita dekat daily ni range semasa. Kalau ada trade dekat daily lah. Kalau. Ni range. Jadi kalau kita trade, ini stop loss bawah ni. Stop loss atas ni. Kalau kita trade. Bukan. Tak guna stop loss, anda tak dapat nak tahu berapa risiko anda. Itu yang malam tak tidur. Kalau anda pernah trade dan disebabkan oleh float teruk dan anda ada letak stop loss, tapi anda tengok stop loss ni besarnya kan, ataupun antara yang orang katakan, contoh yang macam entry saya ni macam ni kan. Macam ni, GU ni, besarnya stop loss bang. Dia kena stop loss $35. $35, kecil kan loss sizing. Takkan anda nak entry satu ni nak kaya. Itu beli nombor. Jangan trade. Sama banyak event yang masuk coin sekarang ni pun ada start mentality forex dia bawa kat situ. Nampak? Mentality forex dia bawa kat situ. Dia letak certain jumlah. Kali ni bagus sikit sebab dia tak ada leverage. Jatuh kali ni. Okay, dia tak ada leverage. Dia bagus sikit. Dia tak ada leverage. Yang itu bagus sikit. Jadi dia ada holding power lah. Hodl. Bila jatuh dia boleh hold. Tu dia. Kalau kaedah margin, kita letakkan margin yang kita sanggup loss saja. Jangan letak 1,000, jangan letak 100. Letakkan berapa saya sanggup loss $5. Letak $5. Campur dengan berapa stop out level. Kan? Ni 400 pip. 400 pip letaklah. 400 pip. 340 pip. Letaklah. Kirakan loss sizing. Dia gunakan calculator. Jadi antara kaedah biasa adalah kepada range. Masalahnya dengan range, ni yang kita selalu dengar kepada kepada stop loss hunting. Wassalam macam ni. Stop loss hunting, Kalau anda entry, ni masalah biasa. Kita tengok UJ lah kat mana-mana. Okey. Ni 1 hour. Kalau anda entry lah, kalau kita bagi mereka yang short term, anda trade dekat 5 minit. 5 minit punya trader. Katalah anda sell dari sini. Contoh, saya bagi contoh saja. Anda short daripada sini. Anda short daripada sekarang. Ini anda sell. Okey, dekat 5 minit Anda stop loss anda kat mana? Yang bijak sikit dia akan kata, ni 10 pip ke atas. Ni SL. Kan? 10 pip, 5 pip ke atas. Habis. Habis. Beli phone baru lagi. Beli banyak-banyakkan. Okey. Soalan saya, berapa ramai yang tahu anda punya stop loss kat situ? Hampir satu bilik ni tahu. Kalau anda short kan, anda akan letak stop loss 10 pip atas, 5 pip atas kat situ. Anda rasa lah, kalau big player, dia nak short, dia tak akan short pada harga sini. Dia akan cari kat mana banyak liquidity. Dia akan short daripada sini. Sini tempat dia short. Dia tahu kat situ banyak stop loss orang. Bila anda short, stop loss anda adalah buy stop. Faham tak? Jadi, siapa yang akan ambil buy stop anda? Seller. Anda buyer. Pada waktu ini, anda buyer. Anda dah short tadi kan? Anda keluar, anda buyer. Jadi, anda akan ambil position buyer. Yang akan beli daripada anda, seller.
Jadi kalau saya seller yang besar, saya tahu saya nak masuk, saya takkan cari kat sini. Big player tak pakai MT4, siapa kata? Siapa kata tadi? Siapa kata? Big player tak pakai MT4. Itu retail suka cakap. MT4, Metacode, C-Trader, apa semua ni, itu cuma platform. Itu cuma platform. Faham? Ini semua platform. TradingView, eSignal, kata otai. Biasa. Saya selalu dengar benda tu. Orang depo 1 juta tak pakai MT4. Saya selalu dengar benda tu lah. Tapi tak. Itu semua platform. Itu cuma cara kita untuk entry. Itu cuma platform. Faham? Itu cuma platform. Yang pentingnya order anda pergi mana. Itu yang pentingnya. Order anda siapa ambil. Itu yang soalannya. Bukannya platform apa dia pakai. Tapi tak apa. Suka dengar. Kita suka dengar benda-benda mengarut yang orang rasa dia tahu apa yang kat institution buat. Tapi kita layan je lah. Kita layan je. Sebab ramai yang suka MT4 sebab dia senang pakai. MT5 okey lah. Tapi kalau tanya saya, trading platform terbaik masih lagi adalah Think or Swing. Itu paling senang. Dan Metacode sekarang 17. Biasa order kita kalau anda buy, seller ambil. Kalau dekat XM depending kepada ni. XM depending kepada DES. Kalau anda masuk 0.01 micro lot, anda rasa siapa ambil? Ada ke bank nak ambil 0.01 micro lot kita? 0.01 micro lot ataupun micro lot tu sendiri ada ke dekat order book? Faham? Simple je. Dia dalam brokerage, dia ada basic, dia ada 3. A book, B book dan hybrid. Okey? Dan ini antara benda-benda yang saya tak faham kenapa retail trader cari ini. Full STP dan ECN. Kan? So, kita selalu dengar benda tu kan. Bagus. Ini adalah akaun yang paling bagus. Dan paling bestnya kalau anda ada leverage yang amat rendah. Aduh. Segala-gala yang anda sebut tu berlawanan dengan apa yang kalau anda trade dekat institution, di mana dekat institution hari-hari cuba untuk fight leverage tinggi. Maksudnya kat bank kan, anda guna leverage paling kecil. Betul. Kalau anda tak jaga duit, kalau anda jenis tak jaga duit, tolong pakai leverage rendah. Simple je. Okay, B-book basically the dealing desk. Yang satu lagi yang NDD dengan DD. Maksud tahu tak NDD dengan DD? Dan dealing desk dengan dealing desk. Bagi tahu saya, broker mana yang offer kan dan ada risk management, tapi dia dan bagi dia tak ada dealing desk. Mana ada? Tak dapat silap-silap apa jadi kalau jadi macam Black Swan dahulu, boleh dengan broker bankrupt, dengan customer tu sendiri boleh kena claim tau. Kalau dia hantar kepada STP dan bank tu, ingat tak cerita ni? Tahu tak cerita ni? Yang berlaku pada bulan lepas.
Itu mungkin berlaku kalau tak ada ni. Faham? Bank pun rugi 3 bilion UBS. UBS ke mana? Itu contohnya lah. Ada banyak lagi contoh. Yang anda tak nak adalah bucket shop. Anda tak nak bucket shop. Dia totally, dia buat price sendiri, dia buat apa sendiri. Account anda tak separate. Itu je. Okey. Banyak lagi orang nak cerita pasal brokerage. Okey. Balik ke cerita penetapan stop loss. Tempat anda letak stop loss tu semua orang tahu. Itu masalahnya. Kalau saya big player, saya akan cari tempat anda letak stop loss. Baru saya ada entry, saya ada orang ambil. Okey, itu cerita dia. Dan biasanya anda akan dapati volatility apabila anda melihat tempat-tempat stop loss, kan? Tempat-tempat stop loss ada tempat-tempat stop loss. Ni kebiasaannya yang orang letak. Yang letak macam ni. Letak stop loss macam ni. Cerita dia satu dunia tahu. Satu dunia tahu stop loss anda kat situ. Kalau nak letak stop loss, jangan letak yang dekat tempat macam ni. Stop loss sekecil mungkin. Ni yang selalu jadi. Kan? Kena stop loss anda 1 pip je. Lepas tu dia jatuh. Ni contoh je, check out. Sebab itu saya menggunakan antaranya indikator stop. Kalau anda nak gunakan stop loss cara ni, kenapa tak big player, small player dia tak tahu small. Dekat chart anda long tadi, Rashidi, ini trade apa? Ada trade euro US dollar. Anda ambil order dari siapa? Mana tahu? Tak ada cerita kenapa big player nak makan small player. Small player boleh makan big player nak makan apa, tak tahu. Yang kita tahu kat situ ada order. Itu je. Tak ada ceritanya big player nak makan small player. Ceritanya order besar nak ambil. Dia macam ni. Anda katalah anda nak masuk, anda ada order daripada anda nak beli sebanyak 10 lot kat sini. 10 lot dekat sini. Anda masuk 10 lot. Contoh. Okey. Itu normal. Pada harga ni mungkin ada certain jumlah order. Bagi saya, dalam currency market, saya tak dapat nak buka yang tu sebab itu bukannya ni dekat sini saya tak dapat buka. Dulu saya pernah tunjukkan. Siapa pernah tengok dulu saya pernah tunjukkan dekat satu platform ni. Sekali tak boleh, saya tak boleh tunjukkan kalau kita buat kat SM. Saya pernah tunjukkan pasal sales and order. Apa tak nama dia? Sales and order. Dia punya table yang berjalan-jalan-jalan. Ingat tak? Kita nampak dekat Rusia, kita nampak kat London, kita nampak kat Switzerland. Siapa ingat benda tu? Saya pernah tunjukkan benda tu dulu. Kalau 4 tahun lepas, saya pernah tunjukkan benda tu. Siapa yang pernah ikut, anda mungkin pernah tak nampak saya tunjukkan. Bilanya sales order tu masuk semua kan. Apa kod, apa yang masuk dekat market. Barulah dia jadi order book. Yang tu dulu. Pada setiap level ni berapa harga masuk. Ingat tak saya pernah tunjukkan benda tu? Okay. Itu adalah satu untuk anda lihat kat mana order. Kalau sekarang ni saya tak dapat nak tunjukkan. Sebab itu kita kan SN, saya tak dapat nak tunjukkan benda tu. Ada okey. Tu dululah saya tunjukkan. Jadi 10 lot, 100 lot itu biasa pada level-level tertentu. Okey. Katalah saya ada customer yang nak order daripada saya perlu belikan untuk customer saya UJ pada harga dia letakkan 1090. Okey. Dia bagi saya
Bajet dia nak beli UJ sebanyak 5 bilion. 5 bilion kan? 5 bilion pada harga tu. Okey, contoh. Okey. Jadi maksudnya saya ada satu order yang besar pada satu harga tu. 109. Apa yang saya akan buat? Saya tak akan letakkan satu order kat situ. Dalam market, biasanya pada satu level tu mungkin ada 100 lot, 200 lot. Tiba-tiba saya nak masuk 5,000 lot. Anda rasa apa jadi? Kalau kita ada orang yang offer ya, pada harga 109 cuma 100 lot, sedangkan saya nak 5,000 lot, anda rasa next price pergi mana? Kalau saya nak sell, saya tahu ada buyer sanggup beli pada benda yang banyak, pada harga yang banyak, harga akan macam ni. Betul tak? Harga akan spike. Sebabnya next order 100 sini fill, 100 sini fill, 100 sini fill, 100 sini fill. Okey. Mungkin daripada 5,000 order saya, cuma 500 yang fill pada 109 sehingga 1030. Mungkin satu lagi 110 baru ada harga. Sedangkan saya dah letak queue tau. Saya dah letak dekat ECN, saya dah letak dekat platform saya 5,000. Jadi price akan spike. Sebab kat sini kosong, tak ada order. Ada pun 2-3 lot, 2-3 dia ambil semua ni. Dia ambil 2-3 lot apa semua dia ambil. Tu yang anda nampak gap. Itu yang anda nampak gap. Tak ada price. Price tak ada. Next order, aku nak beli ayam untuk hari raya. Mak kata beli ayam RM10 je. Okey? Itu bajet dia. Tapi mak, sebab kita nak masak dan hantar kepada 5,000 adik-beradik. Masalahnya, bila saya pergi kedai tadi, saya letak duit, saya beritahu apa juga aku nak beli pada harga tu. Ya? Token tu tanpa dengar betul-betul kita kata, okey, dia letak sekali order pada RM10 beli ayam. Sekali, ada 10 ekor je ayam pada harga RM10. Sebab semua orang duk beli ayam. Kan? Semua orang duk beli. Next, masuk yang ada available untuk fill order kita tu kat atas sana kita dapat habis. Kalau kita tahu ada buyer sanggup beli mahal, orang bawah ni tak akan offer. Faham? Dia akan upkan order dia kat sini. Macam kalau anda tahu anda nak jual tanah kan, anda ada dengar Datuk sanggup beli harga mahal, anda nak ke pergi kat Datuk tu? Tak apa Datuk, saya jual kat Datuk harga saya dulu. Anda akan offer tinggi, harga tinggi. Itulah sifat market. Itu simple matematik dia. Jadi apa yang saya akan buat kalau saya buat dalam keadaan ni? Saya akan pecahkan order saya 109 ya. Dan saya ambil averaging ya. Dekat situ berapa, dekat situ berapa. Saya akan lebih sikit, ada yang besar sikit. 109, 10920, 10880. Kalau dapat lagi murah, lagi bagus lah. Sebab saya akan buat beza dengan berapa customer punya ni. Sama je. Sama, stock market pun sama. Semua market sama. Semua market sama. Jadi tak adanya dia nak cari order ni. Dia dalam ECN tu, dalam ECN, dalam kod, dalam apa? Tempat untuk matchkan order, kita ada cuma dua je beza dia. Satu adalah order yang nampak. Order yang nampak. Apa dalam English dia? Order nampak. Ni adalah hidden order. Hidden order ni dalam queue ataupun dalam algo untuk match price, dia dekat belakang. Ada bagusnya, kalau anda guna MT4, anda tak nampak benda ni. Kalau anda guna MetaCode ataupun lain punya platform, anda akan nampak. Order anda nak letak sebagai reveal ataupun hidden. Apa beza dia?
bila dia queue dekat price untuk fill, katalah dekat sini kita nak buy, dekat sini kita ada offer, maksudnya seller cuma ada ni seller cuma ada 100. Okey, kalau anda hidden order anda, pada harga yang anda nak cuma ada 100 saja. Sedangkan order yang tak sembunyi ada 100 juga. Order anda yang hidden tadi, anda akan dapat next price. Anda akan dapat next price yang lebih tinggi. Faham? Anda akan dapat harga 110 contohnya. Itu yang hidden order. Dia di belakang. Kalau ini 100, order dekat pada satu masa tu cuma 50, 50 order anda dia akan ambil. Kalau tak ada, semuanya order anda hidden, dia akan ambil semua. Itulah prinsip hidden dengan ni. Ada banyak lagi, tapi kalau saya nak cerita benda ni sampai besok pun boleh. Jenis-jenis order, good to get, ada banyak jenis order. Ada banyaklah jenis order. Okey. Antaranya indikator stop. Indikator stop ni lebih kepada untuk mengurus. Ini untuk mengurus. Time out dah pukul 4 dah. Astaghfirullahalazim, kita baru saja. Saya pakai mid stop order dan ingat dalam 3711 stop loss is always bawah 1618. Always bawah 1618. Okay, it's always bawah 1618. Okay, saya bila start panjang ceritanya. Topik ni kita ambil stop loss je. TP tak cerita lagi. Tapi ingat, tekankan kepada exit. Bukannya cuma entry naik ke turun. Bila orang kata buy EU, tanya dia stop loss kat mana, TP kat mana. Kalau dia jenis yang open TP, open stop loss, tak payahlah. Kita cerita yang betul lah. Ni boleh untuk berapa. Okey, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Jumpa lagi pada jam 5 nanti. Kita kembali bersama Zatul. Ambil masa Zatul sikit, Zatul. Hai Zul. Hai Zatul. Okey, tak apa je. Tak apa Zatul, sabar Zatul.